Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan senario 1 mengenai seorang pelajar berusia 15 tahun yang bernama Amir. Dalam senario ini, Amir kerap ponteng sekolah dan menjadi seorang yang pendiam serta cemas. Setelah dia siasat, guru mendapati bahawa Amir menjadi mangsa buli cyber oleh rakan sekelasnya melalui WhatsApp dan Instagram. Ibu bapanya pula tidak menyedari tentang perkara tersebut kerana sibuk bekerja. Buli cyber merupakan satu bentuk buli yang berlaku melalui penggunaan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi mesej dan platform dalam talian. Buli cyber boleh berlaku dalam bentuk penghinaan, ugutan, penyebaran fitnah, penyebaran gambar memalukan serta gangguan bertelusan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan aplikasi media sosial yang lain. Tidak seperti buli secara fizikal, buli cyber juga boleh berlaku pada bila-bila masa dan memberi kesan dan impak yang negatif serta mendalam terhadap emosi serta kesihatan mental mangsa. Dalam kalangan remaja, buli cyber boleh menyebabkan tekanan emosi, kebimbangan, kemurungan, hilang keyakinan diri dan kemerosotan prestasi akademik. Mangsa juga cenderung untuk mengasihkan diri daripada rakan sebaya juga keluarga. Oleh itu, pihak pekerja sosial, pihak sekolah dan ibu bapa amat penting dalam membantu mangsa buli cyber mendapatkan sokongan emosi, perhatian dan perlindungan yang sewajarnya. Sebagai pekerja sosial, tindakan segera yang perlu dilakukan ialah memastikan keadaan emosi dan keselamatan Amir berada dalam keadaan terkawal. Pekerja sosial perlu mendengar masalah Amir dengan penuh empati dan tanpa menghakimi supaya Amir berasa selamat untuk berkongsi pengalaman berkaitan buli cyber yang dialaminya. Selain itu, pekerja sosial perlu menilai tahap tekanan dan kebimbangan Amir kerana keadaan ini boleh memberi kesan kepada kesihatan mental serta prestasi akademiknya. Seterusnya, pekerja sosial boleh bekerja sama dengan pihak sekolah seperti guru konseling dan guru disiplin untuk menghentikan tindakan buli tersebut dengan segera. Bukti seperti mesej WhatsApp atau komen di Instagram juga perlu disimpan sebagai rujukan. Dalam masa yang sama, ibu bapa Amir perlu dimaklumkan mengenai situasi anak mereka supaya mereka lebih peka dan dapat memberikan sokongan emosi di rumah. Pekerja sosial juga perlu memberi sokongan awal kepada Amir dengan menasihatinya agar tidak menyalahkan diri sendiri dan membantu meningkatkan keyakinan dirinya. Tindakan segera ini penting bagi memastikan Amir mendapat perlindungan, sokongan emosi dan bantuan yang sesuai sebelum keadaan menjadi lebih serius. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekarang saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan bahagian yang seterusnya. Bagi kes Amir, intervensi jangka pendek memainkan peranan penting dalam menangani kesan segera akibat cyberbullying, khususnya dari aspek emosi dan juga keselamatan. Sebagai seorang social worker, langkah pertama yang saya akan ambil ialah membina hubungan kepercayaan dengan Amir. Hal ini penting bagi memastikan Amir berasa selamat dan selesa untuk berkongsi pengalaman serta perasaannya secara terbuka. Yang kedua, saya akan memberikan sokongan emosi kepada Amir. Cyberbullying boleh menyebabkan tekanan, kebimbangan dan perasaan terasing. Oleh itu, sokongan seperti mendengar secara aktif dan menunjukkan empati amat penting bagi membantu menstabilkan emosi Amir. Selain itu, intervensi jangka pendek yang boleh dilaksanakan ialah membantu Amir mengenal pasti isu yang dapat memburukkan keadaan emosi dia. Saya akan membimbing Amir untuk menghadkan penggunaan media sosial untuk sementara waktu. Intervensi ini penting untuk mengurangkan pendedahan kepada buli dan memberi ruang pemulihan emosi dalam tempoh segera. Dalam masa yang sama, pihak sekolah perlu dimaklumkan agar guru dan konselor dapat memantau keadaan Amir serta mengambil langkah yang sesuai bagi memastikan persekitaran sekolah yang selamat. Akhir sekali, ibu bapa Amir juga perlu diberikan pendedahan mengenai situasi ini supaya mereka dapat memberikan sokongan emosi dan pemantauan yang lebih baik di rumah untuk Amir.
secara keseluruhannya, intervensi jangka pendek ini bertujuan untuk mengurangkan tekanan yang dialami oleh Amir, memastikan keselamatannya, serta menghentikan situasi cyberbullying ini dengan segera. Seterusnya, terdapat pelbagai intervensi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial bagi memberi sokongan kepada Amir. Yang pertama, sebagai pekerja sosial, saya akan menjalankan sesi kaunseling secara berkala bagi membantu Amir untuk meluahkan perasaannya, bagi mengurangkan kebimbangannya dan juga membina semula keyakinan dirinya selepas menjadi mangsa bully cyber ini. Hal ini penting supaya Amir tidak akan memendamkan lagi perasaannya dan juga mengalami masalah mental seperti depresi dan juga kemurungan. Selain itu, intervensi jangka panjang yang dapat dilakukan ialah saya juga akan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk sentiasa memantau pelajar yang terlibat dalam bully cyber sama ada sebagai mangsa ataupun sebagai pelaku serta menjalankan program kesedaran tentang kesan negatif bully dalam media sosial. Hal ini penting supaya dapat mencegah kes bully cyber di dalam kalangan pelajar untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, saya juga akan bekerjasama dengan ibu bapa Amir untuk mewujudkan komunikasi dan hubungan keluarga yang lebih baik dalam jangka masa yang panjang. Ibu bapa akan digalakkan untuk meluangkan lebih banyak masa bersama Amir untuk memantau penggunaan media sosialnya secara konsisten serta memberikan sokongan dan perhatian yang berterusan supaya Amir akan berasa lebih selamat dan juga disayangi. Di samping itu, saya juga akan membantu Amir untuk membina kemahiran sosial dan juga daya tahan diri melalui aktiviti kumpulan, program motivasi dan juga aktiviti co-curriculum yang dapat meningkatkan keyakinannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Akhir sekali, pemantauan berterusan perlu dilakukan untuk memastikan keadaan Amir semakin baik dari segi emosi, akademik dan juga hubungan sosialnya. Dengan intervensi yang berterusan, Amir dapat pulih daripada kesan negatif bully cyber ini dan juga kembali menjalani kehidupan sebagai pelajar dengan lebih positif dan juga yakin. Berdasarkan kes ini, teori pertama yang boleh diaplikasikan ialah ecological system theory. Dalam kes Amir, pengaruh negatif datang daripada rakan sebaya melalui cyberbullying di WhatsApp dan Instagram. Situasi ini menyebabkan Amir menjadi murung, cemas dan mula ponteng sekolah. Selain itu, ibu bapanya yang sibuk bekerja dan tidak menyadari perubahan emosi Amir menunjukkan kurangnya sokongan dalam sistem keluarga. Oleh itu, masalah Amir bukan hanya berpunca daripada dirinya sendiri, tetapi turut dipengaruhi oleh persekitarannya. Melalui teori ini, social worker perlu melihat keseluruhan persekitaran Amir dan bukan hanya fokus kepada emosinya sahaja. Social worker boleh bekerja sama dengan pihak sekolah, guru, kaunselor dan ibu bapa untuk membina sistem sokongan yang lebih selamat dan positif kepada Amir. Contohnya, sekolah boleh mengambil tindakan terhadap pembuli, menjalankan kempen kesedaran anti-cyberbullying serta menyediakan sesi kaunseling untuk Amir. Pada masa yang sama, ibu bapa perlu diberi kesedaran supaya lebih peka terhadap emosi anak mereka. Teori kedua yang boleh digunakan ialah Cognitive Behavioral Theory. Dalam kes Amir, cyberbullying mungkin menyebabkan dia percaya bahawa dirinya lemah, tidak disukai atau tidak selamat berada di sekolah. Pemikiran negatif ini menyebabkan Amir berasa takut, rendah diri dan memilih untuk mengasingkan diri daripada orang lain. Akibatnya, Amir mula ponteng sekolah dan menjadi semakin murung. Melalui pendekatan Cognitive Behavioral Theory, social worker membantu mengenal pasti pemikiran negatif yang mempengaruhi emosinya. Selepas itu, Amir dibimbing untuk menggantikan pemikiran tersebut dengan pemikiran yang lebih positif dan realistik. Sebagai contoh, Amir perlu memahami bahawa dirinya bukan penyebab kepada bully yang berlaku dan dia masih mempunyai nilai diri yang baik. Selain itu, social worker juga boleh mengajar teknik pengurusan tekanan seperti kawalan emosi, teknik pengenafasan dan komunikasi asertif supaya Amir lebih yakin untuk menghadapi situasi sosial dan kembali aktif di sekolah. Seterusnya, bagi bahagian additional consideration dalam kes Amir, terdapat dua perkara iaitu isu etika dan perkhidmatan sokongan. Pertama, kerahsiaan perlu dijaga oleh pekerja sosial. Semua maklumat Amir tidak boleh didedahkan tanpa kebenarannya supaya Amir berasa selamat dan percaya untuk berkongsi masalahnya. Selain itu,
Keselamatan emosi Amir juga penting kerana buli cyber boleh menyebabkan tekanan, kebimbangan dan hilang keyakinan diri. Oleh itu, pekerja sosial perlulah memberi sokongan emosi dan bekerjasama dengan guru serta ibu bapa untuk memastikan Amir berada di dalam keadaan yang selamat. Seterusnya, pekerja sosial juga boleh mendengar masalah Amir dengan empati tanpa menyalahkan atau menghakiminya dalam perkara-perkara yang dilaluinya. Dari segi perkhidmatan sokongan, kaunselor sekolah boleh membantu Amir dalam sesi kaunseling dan pemantauan di sekolah. Bukan itu sahaja, ibu bapa Amir juga perlu dimaklumkan supaya mereka boleh memberi perhatian dan sokongan emosi kepada anak mereka. Di Malaysia, kita mempunyai pelbagai organisasi seperti Befriend Kuala Lumpur dan Cyber Security Malaysia. Ini juga boleh membantu dari segi sokongan emosi dan keselamatan cyber. Kesimpulannya, kerjasama antara pekerja sosial, sekolah, keluarga serta organisasi sokongan sangat penting untuk membantu Amir mengatasi kesan-kesan akibat daripada buli cyber dan ia juga boleh meningkatkan kesejahteraan, keyakinan diri kepada diri Amir. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kes Amir menunjukkan bahawa buli cyber merupakan isu serius yang boleh memberi kesan negatif terhadap emosi, tingkah laku dan kehidupan harian remaja. Walaupun berlaku secara dalam talian, kesannya tetap boleh menjejaskan kesihatan mental, keyakinan diri serta prestasi akademik mangsa. Sebagai pekerja sosial, kita memainkan peranan penting dalam membantu mangsa melalui sokongan emosi, kaunseling, intervensi bersama keluarga dan pihak sekolah serta memastikan keselamatan dan kebajikan klien terjamin. Selain itu, penggunaan teori seperti sistem ekologi dan tingkah laku kognitif membantu kita memahami bahawa masalah Amir dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti keluarga, sekolah dan rakan sebaya juga media sosial. Kerjasama antara ibu bapa, guru-guru, pekerja sosial dan masyarakat amat penting bagi membendung isu budi cyber dalam kalangan remaja. Kesedaran tentang penggunaan media sosial secara beretika juga perlu dipupuk supaya remaja dapat menggunakan teknologi dengan lebih selamat dan bertanggungjawab. Akhir sekali, intervensi awal dan sokongan yang berterusan dapat membantu mangsa buli cyber membina semula keyakinan diri serta menjalani kehidupan yang lebih sihat dan positif. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.